Assalamualaikum dan selamat datang pada hari ini. Saya Ahmad Alfian bin Isa, duduk blok C. So, hari ini saya nak share pengalaman dengan macam perkongsian ataupun cadangan, rekomendasi untuk sistem rumah pintar. Okay. So, first of all, kita kena tahu dululah apa itu smart home, apa itu rumah pintar punya definisi. Smart home ni dia satu sistem yang menggabungkan pelbagai device, contoh macam switch, ataupun macam aircon kita, mesin basuh, TV pun ada, dengan menggunakan internet dan mempunyai satu hub yang boleh mengawal seluruh rumah. So, smart home system ni ataupun rumah pintar memang memerlukan internet, tapi bukan 100% bergantung kepada internet. Dan memang nampak memberi kemudahan yang lebih baik dan lebih efisien kepada penghuni rumah. Lebih-lebih lagi kalau yang kita jenis yang nak cepat dan apa kan. So, sistem rumah pintar ni sangat membantu, dan saya akan cuba share macam mana dia membantu saya dalam kehidupan seharian. Okay. So, jenis-jenis smart home ni, dia ada dua. Bagi saya lah. Satu separa pintar, dan satu lagi pintar sepenuhnya. So, separa pintar ni, dia mostly kita guna sensor. Perasan tak kalau ada macam ni, lampu-lampu yang bila kita lalu baru dia hidup kan. Yang tu dia tak bergantung pada internet dan dia boleh stand alone ataupun berdiri sendiri, ataupun kadang-kadang yang menggunakan internet. Menggunakan bateri. Yang macam tu dekat DIY pun ada jual. Jadi kita beli yang kecil kan, lampu LED kecil tu, kita tampal kat dinding ke apa, nanti nak pergi dapur nanti dia hidup macam tu. So satu lagi dia tak perlukan hub ataupun kawalan pusat. Maksudnya dia tak perlu guna telefon, kita nak kontrol. Jadi banyak juga contoh-contoh dia macam lansir. Pembuka lansir tu pun dia ada juga yang jenis pakai bateri. Dia boleh buka setiap pukul 8 pagi dan dia tutup balik setiap pukul 6. Kita boleh set lah. Lepas tu yang mungkin famous sekarang, robot vacuum. Ya, robot vacuum tu ada yang memang dia tak perlukan internet pun, dia just dia ada sistem dia yang dia boleh map the whole house. Lepas tu dia boleh balik sendiri pada station dia. So macam itulah. Benda yang manual selama ni, macam vacuum, kita vacuum manual kan, dia diautomasikan, itu akan menjadi definisi kepada automasi rumah. Kemudian untuk yang pintar sepenuhnya ni, maksud dia ada satu hub yang boleh kawal satu rumah. Contoh yang kita tahu ada Google System, Google Hub, ataupun Apple, dia guna Apple HomeKit. Ada juga jual Xiaomi punya. Kalau pergi kat kedai Xiaomi tu, dia ada jual satu set security punya. Security-nya sistem yang ada hub yang boleh mengawal. Contoh kalau orang buka tingkap, alarm bunyi, ataupun dia ada letak sensor, kamera ikut tengok kan. So yang jenis macam tu memang pintar sepenuhnya dan dia mesti ada otak dia yang mengawal satu
rumah. So kalau ikutkan yang separa pintar ni lebih jimat. Maksudnya contoh macam kita ada bilik air. Bilik air tu jenis, ada orang dia memang jenis buka lampu memang lupa nak tutup. So dengan lampu yang boleh automatik padam dengan sensor atau buka, ia memudahkan penghuni ataupun contoh anak-anak kita nak pergi toilet kan. Kan switch tu tinggi. So bila kita masuk baru dia hidup. Dan of course lah kan, kalau kita kadang-kadang takut kan tiba hidup kan. Itu tak apa, itu lantak tepi. Tapi dengan function yang macam tu, dia dapat menyeimbangkan masa, menyeimbangkan tenaga daripada kita buka aja dan rugi kan. So dengan sensor yang macam tu, dia memudahkan penghuni lah untuk keluar masuk bilik air tanpa on switch. Lepas tu kalau contoh yang pintar sepenuhnya ni, dia untuk satu whole setup tu memang agak mahal. Kalau ikutkan yang kepala dia pun, yang otak dia tu, hub tu pun dah ambil dah berharga ratus-ratus lah. Belum lagi Swiss satu tu dalam RM40. Ada juga yang murah. Tapi kebiasaan memang kalau ikut untuk smart home system yang pintar sepenuhnya ni, dalam saya boleh cakap 300 tu dalam tangan lah. Tapi boleh sikit-sikit lah. Dia tak perlu pun beli terus nak pasang satu rumah. Kita boleh slow-slow. Sebab hub tu tak semestinya guna hub yang dijual. Kita boleh guna smartphone kita. Sebab zaman sekarang kan semua orang dah ada smartphone. So semua orang pun dah boleh mengawal daripada tangan, daripada hujung jaring lah. So itulah sedikit beza antara separa pintar dengan pintar sepenuhnya. Okay. Skrin boleh nampak Boleh. Okay, alright. So kita cerita kelebihan dengan kekurangan dulu. Kelebihan dia memang dia memudahkan lah untuk penghuni rumah mengawal satu rumah. Nak on switch, tutup switch ataupun yang ada CCTV kan. So bila ada CCTV, semua benda tu memerlukan guna internet. Dan kalau kita ada hub, kita boleh kawal direct terus daripada hub tu lah ataupun daripada handphone. Lepas tu kalau aircon ke contoh ada setengah kita yang balik daripada kerja nak rumah sejuk kan. So penggunaan smart home ataupun smart system ni yang ataupun macam aircon yang boleh connect dengan wifi dan sebagainya, dia memudahkan kita untuk kontrol rumah daripada sebelum kita sampai rumah. Lepas tu dia penggunaan elektrik yang lebih efisien lah. Contoh macam kita boleh set lampu atau kipas ataupun switch ni setiap malam kita tutup pukul 12 atau pukul 1 pagi, kita off semua. Lepas tu pagi nanti dalam subuh tu pukul 6 ke, kita auto on balik yang tertentulah. Contoh macam switch komputer, switch laptop. Dan bila kita laptop tu kita perlukan dia charge kan, ataupun memang jenis yang duduk rumah ni yang work from home. So kita nak pastikan laptop kita on dan sentiasa charge. So dengan cara macam tu kita boleh control sikit dia punya on off. Lepas tu kelebihan dia lagi macam kita boleh control dekat phone lah. Daripada luar kan. Contoh macam terlupa. Kita balik kampung, kita terlupa mungkin ada lampu ataupun sekarang ni macam setiap rumah dah ada water filter. So switch kita boleh pasang dekat water filter punya plug. And then kalau kita rasa keluar macam lama je, mungkin lebih 3 jam, 4 jam nak tutup pun boleh kan. Kita just control kat tangan,
Okay, bila nak balik baru on. Ataupun dia ada set juga. Bila kita sampai rumah, dia akan automatically on sebab dia boleh track kita punya alamat dengan GPS kat phone kita. So, dia ada pelbagai lah. So, itu memang one of the ataupun list senarai kelebihan lah untuk smart home ataupun rumah pintar punya sistem. Okay, kekurangan dia of course dia sangat mahal. Maksudnya kalau kita nak automate kan satu rumah, dia memang agak mahal. Lebih-lebih lagi kalau yang berjenama lah, yang saya guna sekarang pun saya beli kat Shopee je. Yang jenama Cina kan. Alhamdulillah lah setakat ni saya pakai dah 6 bulan rasanya. Memang okey, tahan dan mungkin kalau ada bajet lebih akan go kepada yang lebih berjenama lah. Sebab dia kita first of all ni bila kita nak buat sistem automasi rumah ni, kita kena faham automasi rumah ni dia hanya mimik apa yang kita buat tiap-tiap hari. Contoh kita bangun, kita nak air ke ataupun kita nak on, off water heater kan. So dia just automate kat situ. Dia tak, orang cakap apa, tak adalah ambil alih tugas manusia tu. Cuma dia mempermudahkan tugas-tugasan kita. Kemudian, jap. Dia satu dia, kalau yang kerja network security ni tahulah kot. Sebab benda-benda macam ni dia kalau kita pakai sistem yang tak secure, kebarangkalian untuk orang cyber attack kita punya ataupun rumah kita tu lah agak tinggi lah. Itu saya tak pandai sikit tapi itu kena bagi orang lain ulas. Lepas tu dia ada protokol berbeza pula. Contoh macam kita beli Swiss ni, tak semestinya Swiss ni boleh guna untuk Apple. Apple punya mungkin dia ada spesifik Swiss ataupun spesifik CCTV yang compatible dengan dia. Tapi macam Google so far memang banyaklah device yang compatible dengan Google. Lepas tu Amazon pula Alexa kan. Alexa ini kena tanya Abang Mokhtar lah. Dia selalu guna. So yang tu dia more kepada US. Kalau ada bajet dan boleh go juga lah untuk Amazon punya protokol. Lepas tu dia macam saya cakap tadi, dia automasi rumah ni, sistem rumah pintar ni dia bergantung pada individu tu. Dia mengautomasikan apa yang kita buat tiap-tiap hari. So kalau sesiapa yang tak kurang gemar DIY ataupun macam internet tak ada ke apa, dia susah sikit lah. Sebab benda ni memang sangat bergantung pada internet dan bergantung pada individu nak set macam mana. Dia tak ada orang kata apa apa tu alamak. Macam dia tak ada otak sendiri lah untuk fikir macam mana kita buat. Dia belum sampai tahap tu lah. Kalau nak yang tu, tunggulah Jarvis ke macam mana kan yang boleh kawal the whole system. Itu mungkin lain sikit lah. Okay. Untuk dalam ekosistem rumah pintar ni, dia ada yang famous, kalau tak silap saya ada 3 lah. Satu Amazon Alexa, kalau yang pernah dengar. Lepas tu Apple HomeKit. Apple HomeKit ni tak famous kat Malaysia. Sebab dia punya compatible device tu sangat mahal dan susah nak jumpa. Yang paling senang Google Assistant. Google Assistant ni Android pun boleh, Apple pun boleh guna. So kita just install dia punya application tu dekat phone dan kita boleh control dah device-device yang compatible dengan Google. Sebagai contoh, okay, kita go kepada sini.
So sebagai contoh ni adalah dia punya apa list switch, kamera, hub rumah dan lock. Kalau macam switch ni yang agak okey adalah sound off ni. Sound off saya pakai Tuya. Zigbee pun ada juga. Tuya ni dia brand China. Rasanya kat sini semua brand China lah yang available kat Shopee. So bila Smart Life ni dia ada apps dia juga, tapi dia compatible dengan Google. So bila kita guna tu, kita just guna Google application untuk kawal lah. And then next kamera pintar ataupun yang smart home camera macam CCTV kan. Sekarang CCTV sekarang kita dah tak perlu macam dia punya, tak perlu beli box ataupun the whole system. Kita boleh beli satu kamera dan kita masuk SD card, kita gantunglah dekat ceiling dan mungkin nak tembak kat pintu ke kan ataupun kat tingkap ke. Lepas tu dia boleh control dengan Google Home Assistant. Nanti saya akan tunjuk demo macam mana. Yang agak penting tapi tak perlu adalah hub rumah pintar ni. So dia ada Google Nest Hub, Google Home Mini, ada Amazon Echo dengan Apple punya Apple HomePod. So basically semua ni dia adalah sejenis speaker. So bila dia speaker ni dia pun ada mikrofon yang boleh dengar kita punya arahan. So contoh macam okay Google, please turn off the light. Contoh kan. So dia akan dengar lebih kurang 2-3 meter daripada device lah. Maknanya kalau kita letak benda ni dekat TV, ruang tamu, kita jerit kat dapur, boleh dengar. InsyaAllah. Kalau tak dengar tu suruh anak lah. Lepas tu ya hub rumah pintar ni dia memang untuk zaman 2020 ke atas ni boleh belilah. Dekat Malaysia dah boleh gunalah sebab kebanyakan yang duduk dekat kawasan Esplanade ni pun semua dah ada internet. So dia pun tak limited kepada bunyi je. Maksudnya ada macam kalau Google Nest Hub tu kita boleh jadikan dia sebagai dia bentuk macam ni. Yang Google Assistant ni kan. Kita boleh jadikan sebagai picture frame. Gambar-gambar yang kita dah upload daripada Google Photo, dia akan viewkan lah. Kemudian dia boleh tengok YouTube, anak boleh main game ke situ. Dia banyak function lah, dia macam tablet lah. Lepas tu the next is kunci rumah pintar. Saya tak sampai tahap beli kunci rumah ni lagi sebab bajet dia agak keras sikit. Kebanyakannya harga dalam ratus-ratus, akan jejak 1,000-2,000 juga lah kalau nak yang lebih bagus. Yang bila kita ada semua benda ni, suket pintar, switch, kamera, kunci, kita boleh connect dia dekat hub rumah ni. Hub ni pula tak semestinya kita guna hub. Macam tadi saya cakap tadi, kita boleh guna phone kita. So daripada phone kita tu, kita boleh control the whole macam mana tadi? Yang switch, kamera dan rumah pintar. Okay, saya cuba tunjuk demo sekejap. Sekejap Okay, sekejap
Macam mana nak buang? Background. Macam nak buang efek tu? Okay. Jumpa. Okay. Okay. So, ini adalah Google Nest Hub. Sekejap Okay, just. So kat sini, macam saya cakap ni kita boleh, gambar ni dia akan auto show daripada kita punya Google Photo Cloud. So, banyaklah gambar ni. Dan ternampak pula gambar rumah. So, daripada sini, dia boleh tengok sini. Lepas tu, kita boleh kawal kat sini. Okay, contoh daripada sini kan. Saya ada lampu. Contoh saya tutup satu lampu. Gelap sikit kan. So, ini saya manual lah. Contoh kalau saya cakap. Okay Google. Turn off light tu. So dia akan macam tu lah. Ini saya cakap perlahan lah. Kalau dekat dapur kena jerit. Dia kena cakap bahasa Inggeris ke? So setakat ni saya memang guna bahasa Inggeris lah. Lepas tu, kat sini banyak lah. Dia punya kelebihan lain. Boleh set alarm, boleh call. Lepas tu kamera Sekejap saya try. Dia kena cakap. Okay Google. Turn on camera. Baru cakap. Dia tengah. Tu. Ni CCTV rumah saya. So kita boleh play dekat sini. So senang sikit lah. Kalau macam ada orang datang, siapa datang. Kalau tak ada phone kat tangan, masih boleh guna ni. Dia berikan macam tu lah. So banyak lagi lah. Dia boleh tengok YouTube, game, budak-budak nak main game bosan-bosan ni kan. Macam tablet lah kira. Dia macam tablet. Tapi dia tak ada full control macam tablet. Kita tak boleh install apps ke apa. Tapi dia boleh play lagu. Kalau macam pagi-pagi kan, kita set, okay, hey Google, good morning. Nanti dah akan automatic on laptop switch, lepas tu play lagu, bacakan news dan sebagainya lah. So, ni yang saya cakap ni, dia punya kepala otak ataupun hub ni lah. Lepas tu satu lagi, sekejap, okay. Yang ni pula, tak nampak Nampak. Okay, ini dia punya Google Home app lah dekat sini. So daripada sini, kita boleh kontrol lah. Saya ada banyak lah lampu. Lampu paling banyak lah. Contoh macam water heater. Water heater ni saya perasan lah kalau family saya ni dia memang tak tahulah dah berapa kali switch terbakar sebab tak pernah tutup. So saya beli jugalah yang automation. Contoh macam saya kat ruang tamu kan. Lepas tu saya cakap, hey Google, turn, alamak, gantun. Contoh hey Google, turn off water heater. So dia akan, macam saya tak pergi, tak perlu nak pergi kat switch tu kan. Semata-mata nak tutup switch lampu, switch water heater tu. Ataupun kita boleh schedulekan dia pukul berapa tutup. Ataupun pukul pagi siapa nak mandi dia akan automatically on. Lepas tu banyak lagi lah. Contoh macam desktop laptop saya nak tutup kan. Lepas tu kipas. Bila kita dah ada switch dia tu, kita boleh apa tu? Setting. Boleh setting kipas tu. Okay, jap. Switch nak tunjuk boleh ke? Tapi dia basically macam switch apa? Switch biasa je ya. So as long as kita set dekat kita punya Google Home ni, dia boleh control dengan satu application macam ni. Itulah sedikit perkongsian daripada saya. Kalau nak beli, dia ada macam jenama yang saya cakap tadi Sekejap saya tukar.
window. Yang kasar pula. Macam mana nak tekan? Share screen. Share screen kan? Tak keluar pula. Oh, sekejap kena keluarkan. Apa keluar? Okay. So macam tadi saya cakap, kalau nak beli, yang saya pakai sekarang adalah Tuya ni. Ini kalau ikutkan harga dia satu Swiss yang untuk kipas dan lampu ke apa dalam 30-40 ringgit lah. Untuk satu contoh macam ruang tamu kita ada 2 kipas, ada 2 lampu. So kat situ saja pun dah dalam 60 ringgit lah. So ada satu lagi, lupa nak tunjuk. Sekejap. So kira rumah Alfian semua switch dah tukar switch Tuya ni. Tak juga. Sebab saya buat yang kawasan ruang tamu. Maksudnya bukan kawasan umum. Maksudnya ruang tamu, dapur, toilet. Itu je lah. Lampu bilik tak tukar. Lampu bilik kita on off biasalah. Penat nak jerit kalau daripada bilik. Boleh. Tapi kena tambah lah speaker lain. Lepas tu ni ada satu lagi. Ini yang paling basic lah. Contoh macam kita ada water heater. Kita beli yang macam ni. Ni jenama Tuya juga. Search dia smart switch. So daripada sini, ni dalam harga belas-belas RM20 kot. Yang bestnya dia ada power monitor. So bila power monitor, maksudnya kita boleh tahulah kita punya penggunaan elektrik untuk 1 bulan berapa ataupun time tu punya penggunaan. Saya tak boleh nak tunjuk demo sebab saya guna phone ni sebagai kamera. So dia ada app dia lah, kita boleh sukat. Dan contoh benda yang paling penting, bila kita beli benda ni ataupun senang cerita, kalau nak mulalah beli yang ni dulu satu, pasang dekat water filter ataupun switch yang selalu sangat kita lupa nak tutup. Macam switch TV ataupun switch kipas bawah ke, switch laptop ke, switch desktop. Kita beli ni, kita pasang kat plug, lepas tu pasang dia punya tu kan. Pasang kat switch, pasang kat plug. So dengan cara tu kita boleh control dia punya on off lah dekat phone. Ataupun kita boleh schedule, okay dia on scan, off scan. Macam tu lah. So itulah satu kongsian daripada saya. Kalau nak tanya apa-apa ataupun nak tahu berapa saya habis, nanti boleh tanya. Saya pun tak kira. Sekarang ni boleh cakap 200-300 ada lah. Yang ni pun dah 499. Saya beli kat Mi Valley. Tapi dia ada 1 year warranty lah. Masa saya beli tu. Ada juga yang version kecil tu yang guna speaker. Yang tu pun boleh juga. Tapi tak ada kelebihan ni lah, gambar ke apa kan. Kan zaman sekarang pun kita dah tangkap gambar pakai phone, tak print kan. So bila kita buat auto upload dekat sini, budak-budak pun tengok ingat, ni gambar pergi pantai apa semua. So it's a living album lah yang letak dekat ruang tamu. So banyak function dia. Cuma berbaloi ke tak nak invest atau tidak je. Alright. Dibuka kepada soalan Silakan tanya. Ya, silakan. Kamaludin daripada Blok B. Okey, macam tadi tu nampak kita nampak soket tu kan. So macam tu senang lah nak guna kalau untuk macam dekat soket untuk peralatan appliances semua. Tapi macam kalau saya baru buat benda-benda ni. So kalau katakan macam untuk peralatan
kipas, lampu, and then water heater kat bilik dan kat luar. So itu ada nak kena buat wiring ke ataupun ada special guna special benda-benda yang lain selain daripada soket? Okay, saya cuba jawab. Untuk yang macam water heater ataupun switch kipas lampu tu, kita beli dia tanpa neutral. Maksudnya switch tu, dia just masuk je switch yang sekarang ni, buka, wire dia tu masuk, lepas tu masuk je balik. Dia tak payah wiring baru. Memang guna situ je. Tukar switch je. Tukar je switch. Dia agak mudah lah untuk DIY. Tapi ada juga, maksudnya dia kena tambah kapasitor. Kalau sebab switch ni dia guna live je. So bila dia guna live je, bila kita tanpa kapasitor tu, kita tak boleh nak control on off. So kena tambah kapasitor tu dekat lampu atau kipas. Macam tu lah. Oh, kena buka lampu dengan kipas pula lah. Tak juga. Dia macam ni, kalau kipas kan, kipas dah ada kapasitor. So senang, kita tak payah tambah. Kalau lampu, buka lampu sikit, lepas tu masuk kapasitor, tutup balik. Dia memang senang lah. saya boleh tunjuk macam mana kalau memerlukan. Kalau beli switch tu, dia bagi kapasitor sekali lah? Dia bagi sekali. Lepas tu dia ajar-ajar kak cara pasang dan sambung lah. Okay. Ada soalan lagi? Cik Azman kata ada nasihat bangsawan ni. Tak adalah. Saya cakap lah, dia investment yang berbaloi untuk berapa jangka masa lah. Sebab macam saya cakap, gambar kan, kita sentiasa tangkap tapi tak pernah print. So dia jadi living album. Sambil tu boleh dengar lagu. Dia tablet tapi tak boleh install apa-apa. Tapi boleh tengok YouTube and everything. So okay lah. 500 okay lah. Ada mahal sikit lagi. Dia dalam 1,000 kot. Ada kamera sekali. Itu memang out of budget. Apa nama? Dari segi elektrik macam mana? Boleh jimat je? Kalau ikutkan beza lah. Saya tak ada data. Tapi penggunaan ataupun efisiensi penggunaan, contoh bila malam kan, contoh kadang-kadang bila saya tak tidur lagi, saya akan tutup semua. Tapi biasa kalau saya dah tertidur dulu, sebab saya dah set auto tutup tu, dia memang membantu lah tutup semua benda, lampu, kipas ke yang anak-anak tinggal. So dia memudahkan kita untuk menjimatkan benda yang tak nampak. Memang kena invest sikit, switch apa semua tu. Tapi long term, dia memang dapat mengurangkan penggunaan elektrik tu secara efisien lah. Bukan orang kata apa, alat jimat elektrik. Tapi penggunaan dia atau cara kita gunakan internet, switch dan sebagainya. Bila kita boleh kawal secara automatik lah. Betul. Macam kita balik lampu lupa, alamak, lampu buka kan, sebab kita duduk rumah apartmen, nak buka lampu pun nak buat apa. So kita off semua. Macam tu. Okay. Ada soalan lain lagi? Kalau aircon macam mana aircon? Kalau pakai switch situ kan dia jadi tutup. Dia tutup hole kan. Tak cantik kan? Dia sebab saya tak pakai aircon. Kalau tak silap saya, aircon yang zaman moden ni, dia ada app dia. App dia tu ada yang compatible dengan Google. So daripada Google tu pun kita boleh nak set suhu naik ke turun. Itu saya tak boleh bagi pengalaman lah sebab saya tak pernah pengalaman. Cuma ada saya tahu macam jiran-jiran yang kat sini dia dah ada aircon automatic tu ataupun yang guna app, boleh guna wifi. Tapi dia orang tak utilize. Rugilah. So kalau boleh kita guna.
Oh, Cik Azman kata Daikin tak compatible. Tak compatible kan. Cik Azhardin kata aircon ada 2 jenis. Type. Built-in Wi-Fi dan boleh pakai IR blaster. Built-in Wi-Fi tu lah. Mungkin untuk dekat Malaysia ni, kalau contoh kita compare dengan overseas, diorang memang ada centralized aircon dengan yang pemanas tu. So yang bila ada benda tu, dia memang compatible dengan smart home punya sistem lah. Mungkin kalau macam kita ni, saya tak cuba lagi, saya tak pernah cari yang aircon yang betul-betul compatible dengan Google. Kalau ada, kalau siapa yang dah beli, better fully utilize lah. Rugi. Tapi macam still boleh guna juga. Contoh, Swiss kita beli 20 amp punya Swiss. Kita pasang. So kalau contoh dia tapi jadi double work lah. Kalau off Swiss tu, maknanya kita tak boleh control aircon. Tapi kalau kita on Swiss tu, baru kita boleh control aircon guna Wi-Fi kan. Tu in either way boleh juga, tapi tak efficient lah. Macam buat apa double work kan. Okay, faham. Oh, okay. Daikin Malaysia tak support. Okay, terima kasih tuan. Okay. Okay, ada apa soalan lagi? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, itu sajalah malam ini. So, terima kasih kepada Tuan Alfian kerana sudi memberikan perkongsian malam ini. Mudah-mudahan siapa yang ingin mencuba. Sorry, ada sikit soalan yang tanya. Ada soalan. Boleh. Saya Azman daripada Blok A. Okay, sebab saya pada pasang sikit lah Smart Swiss yang tu yang punya tu. Apa risiko kalau kita tinggalkan lama sebenarnya, macam balik kampung seminggu ke apa? Ada apa-apa risiko tak sebenarnya? Sebab itu kan brand Cina, macam confident dia nak biarkan lama ni sebenarnya. Takat ni saya pakai dah 6 bulan. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Dia tak ada, maksudnya risiko internet ke macam mana? Terbakar gitu. Ya, risiko terbakar ke apa ke. Itulah, saya setakat ni saya alhamdulillah tak ada. Tengok review pun tak ada. Kebarangkalian dia terbakar tu tak jugalah, sebab dia ada auto off switch kan. Yang dalam sistem dia tu lah. So bagi saya tak ada dia. Risiko tu ada tapi tak tinggi. Macam tu lah. Sebab dia pun dah Okay, faham. Kita tengok dulu macam mana kan. Betul. So kalau nak yang betul-betul berbaloi, mungkin yang sound off ke, yang jenama mahal sikit lah. Tapi tu lah. Banyak nak letak kat rumah yang brand mama. Terbanyak sangat bajet nak gunanya kan. Betul. Bajet memang keras sikit lah. Alright. Cik Azhar kata apa? Untuk Tuya Smart Switch ada function overload. Boleh on kalau risau. Untuk switch lampu. Okay. Okay, terima kasih Tuan Azhar. Alright. Ada lagi soalan? Kongsian ke? Nak share apa-apa? Mungkin macam Tuan Azhar ni macam ada guna ke ya? Alright. Kalau ada nak share pun boleh juga. Kita open je. Dia boleh kamera CCTV tu boleh boleh dijadikan sensor sebagai switch. Contohnya bila dia nampak kita balik, dia buka aircon contoh. Dia buka kipas dia, buka lampu. Kalau yang tu saya tak sure, tapi dia ada juga yang sensor punya version. Tapi saya tak guna lah.
Kalau tak silap memang ada. Tapi kalau macam yang sekarang ni memang dia orang more kepada GPS kat phone kita. Dia dapat tengok kita luar kawasan ataupun macam rumah kita tak ada pergerakan, dia akan auto off semua switch. Google Hub ni macam itu saya balik kampung, dia habis dia tutup semua switch. Habis suara Korean pun dia padam. Oh. Silap saya pun tak tengok. Biar je. Tengok dah terpadam. Baik tak matikan. Dia macam tu lah. Dia memang bijak, automatik. Tapi kita yang kena bijak. Kita yang kena kontrol. Oh, ada function geolocation fencing. Geolocation, yes. Untuk set scene. Oh, okay. Alright. Okay, at least malam ni kita dapat gambaran lah macam mana nak set up smart home ni. Okay, terima kasih kepada Tuan Ahmad Alfian dan lain-lain, Tuan Azhar, Tuan Azman. Terima kasih juga. Jadi di sini sajalah kita malam ni. Terima kasih semua. Terima kasih. Tamatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.